Tahukah anda bahawa format rumusan sudah ditukar ke format baharu iaitu berdasarkan KSSM? Apakah teknik untuk menulis pendahuluan, isi dan penutup rumusan? Bagaimanakah cara untuk mendapat markah yang cemerlang dalam bahagian rumusan? Teruskan menonton video ini jika anda ingin mengetahui format terbaru KSSM bagi bahagian rumusan. Jom kita mulakan. Hai semua, nama saya Cikgu Shirley dan dalam video ini, Cikgu akan menjelaskan teknik untuk menulis rumusan A+ dalam kertas 2 bahagian C SPM berdasarkan format terbaru KSSM. Ingat tekan subscribe dan notification bell jika anda ingin menonton video bahasa Melayu Cikgu yang akan datang. Soalan rumusan dikemukakan dalam bahagian C kertas 2 bahasa Melayu SPM. Jumlah markah untuk bahagian ini ialah 30 markah dan masa yang dicanangkan ialah 45 minit. Mari kita lihat tip umum rumusan. Yang pertama, panjang petikan diberikan tidak melebihi 300 patah perkataan. Yang kedua, petikan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Yang ketiga, bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza. Contoh, petikan prosa, puisi dan grafik, tetapi mempunyai tema yang sama. Yang keempat, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Yang kelima, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Yang keenam, bahan 1 terdiri daripada petikan yang diambil daripada mana-mana sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus serta panjangnya lebih kurang 300 patah perkataan. Yang ketujuh, bahan 2 atau bahan 3 pula terdiri daripada sumber yang berbeza. Contohnya, diambil daripada petikan, prosa, puisi dan grafik tetapi mempunyai tema yang sama. Yang ke-8, calon dikendaki menulis rumusan berdasarkan semua bahan yang disediakan dengan menentukan fokus 1, F1 dan fokus 2, F2 sekiranya terdapat 2 bahan atau F1, F2 dan F3 sekiranya terdapat 3 bahan. Yang ke-9, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan yang diberikan. Yang ke-10, markah keseluruhan isi ialah 20 markah, iaitu pendahuluan 2 markah, isi 16 markah dan kesimpulan 2 markah. Yang ke-11, calon perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Yang ke-12, markah bahasa dinilai secara holistik, iaitu 10 markah. Markah yang cemerlang 8 hingga 10 markah, baik 5 hingga 7 markah, sederhana 3 hingga 4 markah dan lemah 1 hingga 2 markah. Yang ke-12, panjangnya rumusan yang telah ditetapkan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Yang ke-14, jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Apakah tip-tip untuk mendapat markah yang cemerlang dalam rumusan? Yang pertama, calon dapat mengesan semua F1 dan F2 yang terdapat dalam petikan. Yang kedua, calon dapat mengesan F1 ataupun F2 yang terdapat dalam bahan 2 jika ada 2 bahan dan F3 jika ada 3 bahan. Yang ketiga, jumlah isi yang diambil daripada F1 dan F2 berjumlah 8 isi lengkap. Calon wajib mengambil sekurang-kurangnya 1 isi yang terdapat dalam setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Yang keempat, kesimpulan perlu ditulis dalam 1 ayat sahaja berdasarkan tema bahan, cadangan dan kesan. Yang kelima, calon digalakkan menulis isi dalam 4 perenggan untuk memudahkan penulisan bagi setiap fokus dalam bentuk esei. Yang keenam, calon menulis rumusan menggunakan bahasa yang betul dari segi tata bahasa, ejaan dan tanda baca. Yang ketujuh, calon menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan maksud dalam petikan asal. Yang ke-8, rumusan calon tidak melebihi 120 patah perkataan. Jika calon tidak mengikuti tip-tip yang disebutkan tadi, maka markah untuk rumusan anda akan terjejas.
Apakah cara pemakaian rumusan dalam SPM? Calon perlu berusaha untuk memperoleh sebanyak markah yang mungkin bagi soalan rumusan, walaupun soalan ini agak sukar. Hal ini dikatakan demikian kerana soalan rumusan ini membawa markah yang agak tinggi, iaitu 30 markah. Lazimnya, pembahagian markah untuk rumusan dibahagikan kepada isi 20 markah, bahasa 10 markah. Perincian markah isi adalah seperti yang berikut. Pendahuluan 2 markah, isi iaitu 8 isi 16 markah dan kesimpulan atau penutup 2 markah. Kombinasi F1 dan F2 serta F3 jika ada 3 bahan diperuntukkan sebanyak 16 markah iaitu 2 markah bagi setiap isi. Walau bagaimanapun, jumlah isi yang perlu disediakan oleh calon sebagai F1 dan F2 tidak tetap dan boleh berubah-ubah asalkan ada 8 isi penting keseluruhannya. Anda harus mematuhi had jumlah perkataan yang dinyatakan dalam arahan soalan, iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam peperiksaan SPM, rumusan diperiksa dan dinilai setakat 120 patah perkataan, yang selebihnya tidak akan dibaca oleh pemeriksa dan tidak dinilai. Selain itu, markah bahasa akan diberikan secara holistik. Perkara yang diambil kira dalam pemarkaan ialah kelancaran isi, ejaan dan imbuhan yang tepat, istilah dan bahasa yang betul, kosakata yang luas, penggunaan tanda baca yang tepat, dan penanda wacana yang tepat atau sesuai. Markah bahasa akan terjejas jika terdapat kesalahan dari segi struktur ayat, penggunaan imbuhan, ejaan dan penanda wacana. Jangan salin bulat-bulat perkataan demi perkataan atau ayat demi ayat yang terdapat dalam petikan asal. Jika anda berbuat demikian, anda tidak akan dapat menghasilkan rumusan yang mantap dan berkualiti. Pastikan rumusan yang anda tulis cemerlang dari segi isi dan bahasa. Dalam jadual ini, cikgu telah sediakan 2 contoh yang dapat dijadikan panduan supaya calon dapat menulis rumusan yang cemerlang serta menepati kehendak SPM. Mari kita lihat contoh 1. Dalam contoh 1, terdapat 2 bahan. Bagi bahan 1, terdapat 2 fokus iaitu fokus 1 dan fokus 2. Dalam fokus 1, terdapat 3 isi dan fokus 2 terdapat 6 isi. Manakala dalam bahan 2 berkenaan dengan fokus 1 dan 3 isi diberikan. Mari kita lihat kombinasi untuk model A. Pendahuluan 1 dan kemudian dalam fokus 1 dalam bahan 1, kamu pilih 2 isi sahaja dan kemudian fokus 1 dalam bahan 2 kita pilih 1 isi dan kemudian fokus 2 dalam bahan 1 kita pilih 5 isi. Jadi jumlah isi penting di sini dalam bahan 1 dan bahan 2 ialah 8 isi. Dan kemudian penutup dikira 1 isi. Jadi jumlah diisi di sini ialah 10 isi dan setiap isi ialah 2 markah. Jadi jumlah markah untuk isi ialah 20 markah. Kemudian kita campur dengan markah bahasa iaitu 10 markah dan jumlah markah dalam bahagian rumusan ialah 30 markah. Okey, sama juga dengan kombinasi untuk model B, C, D dan E. Okey? Okey, mari kita lihat contoh 2. Okey, katakan dalam contoh 2 terdapat 3 bahan. Itu bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Dalam bahan 1 terdapat 2 fokus iaitu fokus 1 dan fokus 2. Dalam fokus 1 kamu telah dapat cari 5 isi. Dan fokus 2 kamu telah dapat cari 2 isi. Dalam bahan 2 iaitu fokus 1 terdapat 3 isi. Manakala dalam bahan 3 berkenaan dengan fokus 2 dan terdapat 2 isi. Mari kita lihat kombinasi isi penting bagi model A. Pendahuluan 1 dan fokus 1 dalam bahan 1 kita pilih 5 isi. Dan fokus 1 dalam bahan 2 kita pilih 1 isi. Dan fokus 2 dalam bahan 1 kita pilih 1 isi. Dan fokus 3 dalam bahan 3 kita pilih 1 isi. Dan kemudian penutup dikira 1 isi. Jadi jumlah di sini ialah 10 isi. Dan ingat, jumlah isi dalam bahan 1, bahan 2 dan bahan 3 mesti 8 isi sahaja. Ingat kita pilih 8 isi sahaja ya. Dan jumlah markah di sini untuk isi ialah 20 markah kerana setiap isi membawa markah sebanyak 2 markah. Kemudian kita campurlah dengan markah bahasa iaitu 10 markah dan jumlah markah untuk bahagian rumusan ialah 30 markah juga. Apakah tip untuk menganalisis soalan rumusan?
baca arahan soalan dengan teliti. Sekurang-kurangnya 2 kali. Kemudian, baca petikan bahan 1 dengan teliti untuk mengesan F1 dan F2 yang terdapat dalam petikan tersebut. Gariskan isi bagi F1 dan F2 yang terdapat dalam petikan. Teliti bahan 2 dan juga bahan 3 jika terdapat 3 bahan untuk mengesan F1, F2 maupun F3 yang terdapat dalam bahan tersebut. Lazimnya, fokus bagi setiap bahan boleh terdiri daripada ciri atau kriteria atau sifat, punca atau faktor atau sebab, cara atau kaedah atau langkah, kesan atau akibat atau impak, faedah atau manfaat atau kelebihan atau kebaikan atau kepentingan, keburukan atau kekurangan atau kelemahan, peranan atau tanggungjawab atau tugas, sumbangan atau jasa atau pengorbanan. Untuk menghasilkan rumusan yang cemerlang, anda perlu menulis sebanyak 8 isi yang diambil daripada semua bahan yang diberikan dalam soalan. 8 isi tersebut mestilah terdiri daripada F1, F2 dan F3 jika terdapat 3 bahan. Apakah tip untuk menulis pendahuluan rumusan? Pertama, baca petikan dikemukakan dengan teliti. Kedua, kena pasti F1 dan F2 jika bahan mempunyai 2 fokus, atau F1, F2 dan F3 jika bahan mempunyai 3 fokus. Yang ketiga, anda boleh menggunakan formula pembinaan pendahuluan seperti berikut. Bagi pendahuluan yang mempunyai 2 fokus, kita mula dengan rumusan membincangkan F1 dan F2 dan ini membawa markah sebanyak 2 markah. Untuk pendahuluan yang mempunyai 3 fokus, kita mula dengan rumusan membincangkan F1, F2 dan F3 dan ini membawa markah sebanyak 2 markah. Mari kita lihat contoh pendahuluan 1 iaitu 2 fokus. Kita guna formula rumusan membincangkan F1 dan F2. Rumusan membincangkan F1 iaitu punca-punca pencemaran alam sekitar dan F2 iaitu langkah-langkah untuk menangani pencemaran alam sekitar. Mari kita lihat contoh pendahuluan 2 jika terdapat 3 fokus. Kita guna formula rumusan membincangkan F1, F2 dan F3. Contohnya, rumusan membincangkan F1 iaitu punca-punca pencemaran alam sekitar, F2 iaitu langkah-langkah untuk menangani pencemaran alam sekitar dan F3 iaitu kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Apakah tip untuk menulis penutup rumusan? Yang pertama, anda perlu mengingati idea keseluruhan petikan semula dan F1, F2 serta F3 untuk menulis penutup rumusan. Yang kedua, bina kesimpulan atau penutup rumusan dengan menggunakan formula yang berikut. Kesimpulannya, campur cadangan, campur tema, campur kesan. Yang ketiga, gunakan kata hubung untuk menggabungkan ketiga-tiga unsur tersebut. Cadangan, campur tema, campur kesan. Contohnya, supaya, agar, bagi dan untuk. Yang keempat, anda perlu menentukan tema petikan dan bahan dengan tepatnya. Yang kelima, yang berikut merupakan formula untuk menulis penutup rumusan. Jadi, dalam formula ini kita ada kesimpulan, subjek, kata bantu ragam, positif atau negatif, tema, sabu dan kesan. Jadi kita mula dengan kesimpulannya. Semua pihak atau pihak kerajaan atau pihak sekolah atau masyarakat atau ibu bapa atau rakyat kemudian sambung dengan kata bantu ragam iaitu perlulah, hendaklah, haruslah atau mestilah. Kemudian kita pilih sama ada positif atau negatif. Kalau positif, kita boleh guna bekerjasama, menggalakkan, menyokong, peka terhadap. Kalau untuk negatif, kita boleh guna bekerjasama, mengelakkan, membendung atau membasmi. Bagi tema, kita perlu rujuk kepada arahan petikan. Dan kemudian kita boleh guna sabuk, SABU, supaya, agar, bagi dan untuk. Dan kemudian kesannya, kita mengikut skop atau bidang. Kita rujuk tema dalam petikan.
Bagi tema pendidikan, cadangan kesan ialah sabu ialah supaya, agar, bagi, untuk. Supaya imej negara dipandang tinggi di mata dunia. Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Agar dapat melahirkan modal insan yang cemerlang. Untuk tema ekonomi pula, kita guna sabu, supaya negara menjadi semakin maju. Agar taraf hidup masyarakat meningkat. Supaya ekonomi negara meningkat. Untuk tema sosial pula, kita guna sabu supaya kemakmuran negara dapat dikekalkan. Agar masyarakat sejahtera. Supaya negara sentiasa dipandang tinggi. Untuk tema alam sekitar pula, kita guna sabu supaya tahap kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Agar masyarakat hidup dengan lebih sejahtera. Agar kelestarian alam terjaga. Akhir sekali, anda perlu mengira jumlah perkataan yang telah ditulis. Pastikan rumusan anda tidak boleh melebihi 120 patah perkataan. Jika rumusan anda melebihi 120 patah perkataan, anda boleh memotong mana-mana perkataan yang tidak penting untuk mengurangkan jumlah perkataan tersebut. Tulis jumlah patah perkataan rumusan anda pada bahagian kanan bawah rumusan anda dalam kurungan. Apakah tip untuk menyemak rumusan? Pertama, selepas anda sudah habis menulis rumusan, ingat semak rumusan anda secara keseluruhan. Kedua, perkara penting yang perlu anda semak ialah ejaan, tanda baca dan tata bahasa. Dengan itu, anda akan dapat mengelakkan pemotongan markah. Yang ketiga, kira jumlah patah perkataan yang telah anda tulis. Yang keempat, perkara yang berikut dikira sebagai satu patah perkataan. Kata nama khas seperti nama orang, nama tempat, judul buku dan sebagainya. Kata ganda seperti murid-murid, kenderaan-kenderaan, pokok-pokok, haiwan-haiwan dan sebagainya. Kata majmuk seperti antarabangsa, ambil alih, ulang kaji dan sebagainya. Tarikh dan angka seperti 3 Jun 2021, 57 dan sebagainya. Peribahasa, simpulan bahasa, ungkapan dan cogan kata seperti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, murah hati, gera sumbang, ringan tulang dan sebagainya. Akhir sekali, tulis jumlah patah perkataan dalam kurungan pada sudut kanan bahagian bawah rumusan. Mari kita lihat soalan rumusan SPM. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah ini. Kemudian, buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Mari kita lihat bahan 1, iaitu petikan yang panjang. Penyakit berjangkit merupakan satu fenomena biososial. Secara umumnya, jangkitan berlaku berpunca daripada organisma parasitik dan patogenik yang berupaya untuk menyebabkan penyakit. Kini, Malaysia dikejutkan lagi dengan penularan pandemik virus corona COVID-19. Dari Januari 2021 hingga April 2021, seramai lebih daripada 23,000 orang kanak-kanak telah dijangkiti COVID-19. Peningkatan jangkitan ini dikatakan berpunca daripada ini F1 fokus 1. Titisan dari hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang yang dijangkiti COVID-19 batuk atau bersin. Virus ini mudah merebak tanpa disedari oleh sesiapa sahaja, sama ada pembawa ataupun mereka yang akan dijangkiti. Jumlah rakyat yang dijangkiti virus ini semakin meningkat dan amat membimbangkan masyarakat sejagat kerana belum ada penawar yang ditemukan. Mari kita lihat perenggan yang kedua. Kemasukan pekerja asing yang tidak terkawal atau tanpa saringan. Jadi ini ialah F1 iaitu punca. Juga membawa kepada penularan penyakit berjangkit. Lebih-lebih lagi pekerja asing yang memasuki negara secara haram atau tanpa izin. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat warga asing turut menghidap penyakit seperti hepatitis B, sifilis, AIDS, TB dan epilepsi.
Penyakit bawaan oleh warga asing boleh merebak dalam kalangan masyarakat tempatan melalui pelbagai cara. Antaranya termasuklah, ini merupakan punca F1. Perhubungan secara terus dengan warga asing berpenyakit. Oleh itu, F2 ialah langkah mengatasi. Agensi kesihatan perlu bekerjasama dengan agensi keselamatan bagi memastikan pekerja asing perlu menjalani ujian kesihatan terlebih dahulu di negara asal mereka atau negara penerima. Mari kita baca perenggan yang seterusnya. F2, jadi F2 ialah langkah mengatasi. Pengesahan tahap kesihatan pekerja asing terutama yang bekerja dalam penyediaan makanan seperti tukang masak, pelayan dan perbersihan kedai makan perlu lebih diketatkan lagi. Bagi mencegah penularan penyakit berjangkit lain, langkah paling awal ialah perlu, ini F2, memastikan sumber air yang digunakan ketika mencuci dan memasak adalah daripada air yang bersih, terutama sekali di kawasan yang ditimpa banjir. Langkah ini adalah penting bagi mengelakkan tidak ada bakteria yang berbahaya dalam air yang digunakan. Kemudian terdapat F2 di sini, iaitu langkah mengatasi. Masyarakat juga perlu mengelakkan makan sayur-sayuran mentah dan F2 lagi sekali, mengupas kulit buah-buahan sebelum dimakan. Amalan menjaga kebersihan makanan ini amat perlu kerana mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Dalam hal ini, terdapat F2, penekanan harus diberikan terhadap kesedaran masyarakat untuk melindungi diri sendiri agar hasrat negara untuk melahirkan rakyat yang sihat dan produktif menjadi kenyataan. Mari kita lihat bahan 2. Jadi bahan 2 diberi satu bahan grafik. Dan di sini terdapat 4 isi dan 4 isi ini adalah tentang punca-punca penyakit berjangkit. Yang pertama, gigitan nyamuk Anopheles yang dijangkiti parasit. Yang kedua, makanan yang terdedah kepada bakteria. Yang ketiga, sentuhan permukaan yang terdapat virus. Yang keempat, bercakap secara dekat dengan pesakit. Mari kita lihat rangka rumusan. Dalam pendahuluan, kita boleh mula dengan rumusan membincangkan F1 dan F2. Jadi, rumusan membincangkan punca-punca penyakit berjangkit dan langkah-langkah mengatasi penyakit berjangkit. Dalam fokus 1, iaitu tentang punca-punca penyakit berjangkit. Dalam bahan 1 dan bahan 2, kedua-dua pun tentang punca-punca penyakit berjangkit. Jadi dalam bahan 1 iaitu petikan panjang, kita telah dapat cari 3 isi. Dan dalam bahan 2 sudah diberi 4 isi. Mari kita lihat fokus 1 dalam bahan 1. Nombor 1, titisan dari hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang yang dijangkiti COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, kemasukan pekerja asing yang tidak terkawal atau tanpa saringan. Yang ketiga, berhubungan secara terus dengan warga asing berpenyakit. Dalam bahan 2, iaitu bahan grafik, isi yang pertama diberikan ialah gigitan nyamuk Anopheles yang dijangkiti parasit. Yang kedua, makanan yang terdedah kepada bakteria. Yang ketiga, sentuhan permukaan yang terdapat virus. Dan yang keempat, bercakap secara dekat dengan pesakit. Untuk fokus 2, iaitu langkah-langkah mengatasi penyakit berjangkit, kita boleh peroleh isi daripada bahan 1. Jadi dalam bahan 1, kita dapat cari 6 isi tentang fokus 2. Nombor 1. Agensi kesihatan perlu bekerjasama dengan agensi keselamatan bagi memastikan pekerja asing perlu menjalani ujian kesihatan terlebih dahulu di negara asal mereka atau negara penerima. Yang kedua, pengesahan tahap kesihatan pekerja asing terutama yang bekerja dalam penyediaan makanan. Yang ketiga, memastikan sumber air yang digunakan ketika mencuci dan memasak daripada air yang bersih. Yang keempat, masyarakat juga perlu mengelakkan makan sayur-sayuran mentah. Yang kelima, mengupas kulit buah-buahan sebelum dimakan. Yang keenam, penekanan harus diberikan terhadap kesedaran masyarakat untuk melindungi diri sendiri. Mari kita lihat jawapan rumusan yang lengkap. Dalam perenggan pertama, kita mula dengan rumusan membincangkan.
punca-punca penyakit berjangkit dan langkah-langkah mengatasi penyakit berjangkit. Dalam perengkaian kedua, antara punca penyakit berjangkit termasuklah kemasukan pekerja asing yang tidak terkawal atau tanpa saringan. Kemudian kita guna penanda wacana selain itu. Jangkitan berpunca daripada gigitan nyamuk Anopheles yang dijangkiti parasit. Seterusnya, penyakit berjangkit turut berpunca daripada makanan yang terdedah kepada bakteria. Untuk perengkaian yang ketiga adalah tentang langkah mengatasi. Langkah mengatasinya ialah pengesahan tahap kesihatan pekerja asing perlu dilakukan. Dan kita sambung dengan penanda wacana. Di samping itu, masyarakat perlu memastikan sumber air yang digunakan ketika mencuci dan memasak daripada air yang bersih. Selain itu, masyarakat perlu mengelakkan makan sayur-sayuran mentah. Seterusnya, kulit buah-buahan perlu dikupas sebelum dimakan. Akhir sekali, penekanan harus diberikan terhadap kesedaran masyarakat untuk melindungi diri sendiri. Dan untuk penutup, kita mula dengan kesimpulannya. Cadangan, masyarakat perlu lebih peka terhadap tema iaitu penyakit berjangkit agar iaitu kesan tahap kesihatan sentiasa terpelihara. Kemudian kita kira berapa patah perkataan dan tulis di bawah dalam kurungan 114 patah perkataan. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Cikgu berharap video ini dapat membantu calon SPM untuk mendapat markah yang tinggi dalam bahagian rumusan SPM. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan yang lain yang juga ingin skor A+ dalam BM SPM. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!